Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada penceramah kita, Encik Khairil Hafiz bin Sahidan, guru-guru matematik dan juga para pelajar sekalian. Okay, Alhamdulillah untuk slot matematik petang ini kita akan mendengar beberapa tips dan teknik menjawab soalan bagi topik tingkatan 4 dan 5. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dahulu penceramah kita. Okey, beliau adalah Cikgu Khairil Hafiz bin Zahidan. Okey, berumur 34 tahun. Okey, kalau tak silap saya lah. Dilahirkan di Perlis. Okey, pendidikan beliau ijazah sarjana muda fizik dan matematik dan ijazah sarjana muda kepujian matematik dari Victoria University of Wellington, New Zealand. Oh, jauh tu. Okey, beliau merupakan guru cemerlang matematik dari Sekolah Menengah Agama Darul Iktisam, Kuala Nerang, Kedah. Okey, pengalaman beliau telah mengajar selama 10 tahun dan beliau juga telah mendapat pengiktirafan sebagai guru inovasi Kedah dan juga guru inovasi teknologi maklumat Kedah. Betul ya, Cikgu Khairil? Cikgu Ya, Khairil ya. dengar suara saya? Ya, dengar. Okey. Betul. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Khairil Hafiz untuk meneruskan webinar kita pada petang ini. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hafiz. Ya, betul. Okey, so selamat berkenalan. Sebelum ni duk bincang dalam Telegram kan. Sekarang kita berjumpa. Baik, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua warga MRSM Grid Perak. Okey, nama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, merupakan guru cemerlang matematik daripada SMA Darul Iktisam, Kuala Nerang, Kedah. Ada orang Kuala Nerang tak kat sini? Ada tak? Tak ada ah? Ada. 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 Siapa? Kenalkan diri sikit yang nama yang Kuala Nerang tu. Siapa tadi? Siapa yang Kuala Nerang tu? Kok berjumpa dekat pekan Kuala Nerang. Kuala Nerang ni bukan besar pun. Kuala Nerang ni kecil je. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hafiz yang menjadi tonggak utamalah yang membawa saya ke sini pada hari ini. Cikgu-cikgu yang lain dan semua anak pelajar yang saya kasih sekalian. Sebenarnya MRSM Grid ni dah berapa kali dah cuba panggil saya untuk ke sana sebenarnya. Sebelum online ni masa bersemuka dulu ada cikgu nama apa? Akhirnya cikgu tu dah pindah ke MRSM Arau. Apa nama dia? Cikgu Mutia. Ya, Mutia. Mutia. Dia ejah saya daripada dia duduk kat situ, tak jadi. Kemudian dia pergi ke Arau, saya jumpa dia MRSM Arau panggil saya, jumpa di sana. Lepas tu ada lagi cikgu lain juga cuba panggil saya pun tak dapat sebab dulu bila bersemuka kita nak arrange nak jumpa di sana. Jadi bila nak jumpa ni MRSM Grid ni agak jauh sebenarnya daripada rumah saya. Jadi dia makan masa, jadi saya kena susun yang memang tak ada slot lain. Itu yang payah tu. Jadi apabila dah secara online ni ke mana-mana pun boleh. Sekarang saya di Perak, Grid Perak. Pagi tadi pukul 9 sampai pukul 12 saya di SMKA Syams, Seremban. Okey, sekarang di sini. Pagi esok akan ke Seremban balik. Jadi ada banyak tempat boleh pergi. Okey. So terima kasih kepada warga MRSM Grid kerana jemput saya dan hari ini saya akan berkongsi, bukan nak mengajar, nak berkongsi saja. Berkongsi sedikit sebanyak tentang matematik yang saya boleh kongsikan dengan para pelajar sekalian. Jadi sebelum saya bermula, eloklah kiranya saya memperkenalkan diri saya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey. Nama saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan dan saya merupakan bekas pelajar di SMK Agama Arau Perlis. Saya ambil SPM tahun 2004. Saya ceritalah awal daripada tu. Saya cerita dekat sekolah menengah je. Okay. Sekolah menengah saya di SMKA Arau Perlis pada tahun 2004 ambil SPM. Kemudian saya alhamdulillah keputusan pun cukup makan lah. Dapatlah peluang menyambung pengajian saya di buat persediaan di Unit 10 Kajang, Selangor. Selama 1.5 tahun di bawah program penghantaran pelajar cemerlang tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk jadi cikgu.
Okay, cuma kami special sikit dihantar ke luar negara. Alhamdulillah dapat rezeki tersebut. Saya dapatlah sambung pengajian saya di Victoria University of Wellington, New Zealand selama 4 tahun. 3 tahun untuk general degree yang ijazah fizik dan matematik tu. Saya tambah lagi setahun saya buat degree with honours. Okay, matematik untuk dapat first class di sana pada tahun 2010. 2011 saya balik, saya kena masuk IPG, kampus Temenggung Ibrahim. Okay, untuk buat persediaan jadi cikgu. Sebab saya tajaan, so saya balik, saya macam mana pun kena jadi cikgu. Itulah konsepnya kami ni. Okay. Kemudiannya, kita tengok. Dalam tempoh saya baru 10 tahun mengajar, dalam tempoh 10 tahun tersebut, mana ni? Sekejap cari tak jumpa. Okey. Dalam tempoh 10 tahun tersebut, ini yang saya lakukan. Yang pertamanya, saya memeriksa kertas SPM sejak daripada 2013 hingga 2019. Pada tahun 2020, saya telah diangkat kepada ketua pasukan. Jadi saya pula yang handle orang-orang bawah saya untuk tanda kertas. Okay. Saya juga merupakan seorang ahli panel penggubal soalan-soalan percubaan di Negeri Kedah dan juga Institut Pendidikan Agama Negeri Kedah. Saya menyampaikan bengkel teknik menjawab daripada tahun 2015 dahulu. Sampai sekarang dah lebih daripada 250 buah sekolah dah. Dari Perlis sampai ke Sabah. Semua negeri saya dah pernah pergi. Tapi ada yang secara online lah kebanyakannya tu. Okay, yang bersemuka paling jauh saya pergi Sarawak. Dia orang bagi tiket semua, saya pergi ke Sarawak. Okay. Saya menulis modul KPM. Okay. Saya juga merupakan jurulatih utama. Melatih guru-guru untuk dalam pentaksiran KSSM dan juga format baharu KSSM. Saya juga menulis buku-buku dan modul latihan bersama dengan Sasbadi, bersama dengan JPN Kedah dan juga modul-modul online. Jadi itu sedikit sebanyak tentang saya. So kamu kenallah siapa saya. Okay. Saya asal daripada Perlis, membesar di Perlis, kemudian menyambung pengajian di luar negara, balik mengajar di Kedah. So saya boleh kata lebih daripada separuh hidup saya berada di utara. Jadi kalau kata ada perkataan-perkataan saya yang terlalu pekat keutaraannya, tolong maklumkan. Kot-kot lah tak faham kan. Okay, saya tahu MRSM ni dia merata. Ada yang mungkin daripada Johor pun ada. Mungkin tak faham sangat bahasa-bahasa yang utara ni. Maklumkan, saya akan betulkan. InsyaAllah. Okay, cuma nak kontrol tu kadang-kadang terbabas juga. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang saya. Seterusnya adalah tentang kamu. Okay. Kamu tengok di sini. Sekarang ni kamu kena tahu SPM kamu bukan lagi SPM KBSM. KBSM mudah untuk dapat A. Sebab apa? Sebab KBSM dah ada aturan dah. Topik ini akan masuk kertas 1. Topik ini akan masuk kertas 2. Topik ini pula akan masuk dalam kertas 2 bahagian A. Topik ini pula buat latihan banyak sikit sebab masuk bahagian B. Itu KBSM. Untuk KSSM dah tak dapat dah. Dalam KSSM tiada tajuk khusus akan masuk dalam SPM. Okay, jadi kamu kena baca balik daripada bab 1 tingkatan 1 sampai bab 8 tingkatan 5. Iaitu sebanyak 53 bab kalau tak silap saya. Jadi kamu ada 53 bab yang kamu kena kuasai untuk kamu jawab soalan matematik. Daripada out of 53 topics, ini antara 22 topik yang saya boleh katakan terpenting. Kenapa? Kerana topik-topik 22 topik inilah yang berkemungkinan besar berada dalam kertas 2. Okey, kita akan fokus lebih kepada kertas 2. Sebab kertas 1 ni biasa aja, kertas 2 tu yang banyak soalan yang boleh dikeluarkan. Okey. Jadi kamu kena letak target sekarang. Mulai pada hari ni kamu letak target. Kamu nak dapat apa? Untuk MRSM, tolonglah jangan target sekadar lulus. Jangan target sekadar C kredit, jangan. Kamu paling minimum kena target A tolak ataupun A solid. Kalau bolehnya A plus lah. Untuk dapat A plus, kamu wajib kena skor 94 kertas 2. Dengan keadaan kertas 1 kena 32. A plus memang takkan turun dia punya graf. Tetapi A dan A tolak, A dengan A minus, masih lagi possible. A kamu hanya perlu dapat 85 kertas 2 tambah 20 kertas 1. Ini kiraan sebenar. A tolak pula A minus 75 kertas 2, 15 kertas 1. Ini kiraan sebenar on paper.
Tetapi mengikut markah SPM yang terdahulu, kami dapati bahawa nak dapat A tolak ni kesusah pun, tak perlu sampai 75 pun. Sekitar dalam 65 dah dapat A tolak dah. 65 kertas 2, 15 kertas 1 dah dapat A tolak. Kalau boleh dapat dalam 75 kertas 2, 20 ataupun 15 kertas 1, dah kemungkinan dapat A solid. Sebab kamu kena faham, matematik seluruh Malaysia ambil. Daripada sepandai-pandai budak sampai ke sebodoh-bodoh budak akan ambil subjek matematik. Jadi grafnya kena adil. Supaya tidak terlalu ramai gagal, tidak terlalu ramai dapat A+. Tetapi untuk add maths, hanya budak-budak pandai saja yang ambil. So dia ada beza add maths dan juga maths. So peluang untuk dapat A untuk maths sangat mudah. Kalau kamu cuba, insya-Allah kamu dapat. Okay? Kertas 2 terbahagi kepada 3 bahagian dalam SPM. Iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A terdapat 10 soalan yang markahnya di antara 3 hingga 5 markah. Total markah dia 40 markah. Itu bahagian A. Bahagian B pula ada 5 soalan. Markahnya sekitar 8 hingga 10 markah. Dan yang paling penting dia berstruktur. Yang sonok tu. Sebab dia akan pecah. Soalan 15, soalan 11. 11A, 11B, soalan 11C. So bila dia pecah ni selalunya 11A akan mudah. 11B akan sederhana. 11C akan susah sikit. So kita ada peluang untuk kutip markah dekat situ. Okay, total markahnya pula 45 markah. Okay, bahagian A dan bahagian B ini, dia setiap satu soalan, satu topik. Maksudnya kalau kata soalan tu, soalan graf gerakan, motion. Maka sepanjang sepenuh soalan tu, semua berkaitan dengan motion. Dia tak akan kaitkan dengan keuangan dan sebagainya, tak akan. Kalau soalan tu, set ataupun inequalities. So, soalan tu memang inequalities saja. Tidak akan dikaitkan dengan soalan yang lain. Berbeza dengan bahagian C, kamu ada 2 soalan. Jawab satu saja. Jawab lebih pun tak apa. Jawab dua-dua pun tak apa. Kami akan tengok yang terbaik. Tapi yang wajib jawab satu. 15 markah bergabung topik. So dia akan gabung-gabungkan 2-3 topik dalam satu soalan yang sama. So bila kamu nak jawab mungkin 16A kamu kena tengok. 16A ni soalan apa? Oh 16A ni quadratic function. So jawab. Lepas tu tiba-tiba 16B. Ini soalan apa pula? Oh ini soalan matrix. Dia akan kaitkan. Jadi bahagian C ni sedikit sukar lah nanti. Okay. So daripada banyak-banyak ni, saya suka untuk ingatkan bahawa fokus utama kamu adalah bahagian B. Kerana bahagian B inilah soalan-soalan yang banyak-banyak yang sampai 10 markah ni. Sedikit sebahagian kecil daripada soalan B inilah yang akan ditarik letak di bahagian A. Sebahagian kecil daripada bahagian B inilah dia akan ditarik dan digabungkan dengan topik lain, dijadikan soalan bahagian C. So aim kita yang paling utama adalah bahagian B. Fokus semua lagi bagus. Okay, ini paling tidak saya kata paling minimum lah. Fokus bahagian B. Okay, so selesai tentang penerangan format. Semua dah faham. Sekarang saya nak masuk pada topik yang pertama untuk kita bincangkan pada hari ini. Okay, sebelum saya mula, izinkan saya pesan satu perkara. Yang pertamanya, kalau kamu ada soalan, saya minta kamu buka mikrofon dan tanya aja. Okay, jangan tunggu nanti. Takut nanti dah lupa. Tengah-tengah saya tengah explain, ada soalan nak tanya lah. Just on mikrofon dan cakap. Cikgu saya nak tanya ni, tidak ada masalah. Saya akan cuba entertain kamu insya-Allah. Yang pertama. Yang keduanya, sepanjang saya punya perkongsian ni, saya harap bila saya bertanya ada respon lah. Saya tak nak lah jadi program ni jadi program Dora the Explorer. Saya tak mau juga jadi program Blue Clues. Yang budak-budak duk tengok tu. Dia tanya, dia jawab. Okay? Awak nampak tak di mana tangga? Ya, di situlah tangga. Macam tu. Saya tak mahu macam tu. Saya boleh, kalau boleh saya bagi soalan, kamu jawab. Salah pun tidak ada masalah. Kita learning process. Alright? Saya harap semua boleh respon saja. Okay.